Dah lah tidur lewat bangun awal. Berapa jam dia tidur kan? Semalam pukul 3 weh. Oh my god. Dah lah semalam pukul 9 dah start live kan? Lupa dah. Semalam pukul 9 dah start live. Pukul 3 live. Kau bayangkan 5 jam. Gila lah. Siang pula 3 jam. 8 jam aku live. Oh my god, sehari. This is not normal. Not normal. Ya, dengan Dr. Z. Okay guys, tap screen lagi dan share korang. Tap screen dan share lagi malam ni. Show apa? Tak ada. This is random lah. Kita berbicara tentang PRN, kegagalan kerajaan PAS sebelum ni, kerajaan PN dan sebagainya lah. Okay. Yang menariknya, saya nak beri sedikit saya nak ulas sedikit berkenaan dengan Syed Saddiq ni dah jadi walaun ke apa. Sebab kan dia ada ulas mengenai dia menyuarakan kononnya allowance mara 600.5 hingga 900.5. Belia dapat allowance IPG 400.5, lepas tu belia RM 200 tak dapat. Dia membezakan bahawa mara allowance dia orang ni 600.5 hingga 900.5, tapi belia dapat IPG Institut Perguruan 400.5, belia tak dapat. Dia tanya kenapa ada differential treatment. Syarat kelayakan dia kata jelas, semua belia berumur 18 hingga 20 dan pelajar sepenuh masa di institut di bawah KPM dan kementerian lain. Jadi dia kata kenapa beri harapan palsu. Okeylah. Alhamdulillah. Nak gastrik sama ni aku pun. Sekejap. Angin. Okey, untuk makluman, allowance mara itu dalam bentuk pinjaman, boleh ubah. Maksudnya apa? Maksudnya pelajar tak perlu allowance mara ni dalam bentuk pinjaman boleh ubah. Maksudnya pelajar masih perlu membayar semula duit yang dia dapat setiap bulan. Sebab tu dapat belia RM 200. Kan? Allowance IPG adalah bantuan yang dapat setiap bulan dan tak perlu bayar balik. 400.5 tu memang dah IPG Institut Perguruan ni memang diorang bukan berbentuk pinjaman, tak payah bayar balik. Jadi kena terangkan dua situasi yang berbeza, IPG dan juga allowance mara. Betul tak? Jadi kena berlaku adil lah kepada adik-adik mahasiswa yang tak dapat allowance bulanan seperti di IPG. Kan? Aku tak tahulah Syed Saddiq ni, dia dah jadi walaun agaknya. Sebenarnya kalau kita tengok Syed Saddiq ni nak perjuangkan, dia nak perjuangkan apa? Allowance mara. Benda tu boleh dibayar semula oleh pelajar. Dan IPG berupa bantuan yang pelajar dapat setiap bulan. Sebab tu kepada Syed Saddiq, itulah pentingnya buat homework dulu sebelum buka mulut. Kalau dah buka mulut, lepas tu dah terlajak kata macam walaun-walaun ni, malu diri sendiri. Betul tak? Dia nak jadi walaun pula dah lah sekarang ni. Dan aku yakin lah Syed Saddiq ni, kalaulah dia dapat jadi menteri baru-baru ni ataupun timbalan menteri dalam kerajaan perpaduan, tentu dia sendiri boleh jawab pada soalan yang diajukan dengan jawapannya sekali. Kan? Allowance mara berupa pinjaman pun boleh ubah. Tapi kita nampak dia ni dan IPG itu berupa bantuan yang pelajar dapat setiap bulan, tak perlu bayar balik walau apa pun keputusan ataupun jurusan yang diambil oleh mereka. Maka mereka boleh dapat bantuan penuh dah pun, kan? Tapi bila kita nampak seorang peneraju parti muda yang seolah-olah hidup segan mati tak mau, yang kini dipinggirkan, kononnya dia rasa dipinggirkan,
Jadi terpaksalah buat cerita untuk tarik perhatian walaupun dia tahu apa jawapan dia. Kadang-kadang kesian pun ada juga dekat Syed Saddiq ni, betul tak? Dia mencari perhatian sebab dia nak sama-sama menyumbang untuk ekonomi, tak berapa nak boleh. Jadi okey, berkenaan dengan rasuah pilihan raya ni kan, saya tengok banyak posting di media sosial berkenaan dengan rasuah pilihan raya, betul. Tak lama lagi kita akan menghadapi pilihan raya negeri. Presiden PAS pernah mempertahankan pengagihan wang tunai oleh parti itu kepada pengundi semasa pilihan raya umum ke-15. Dengan mendakwa ia adalah sedekah dan tidak melanggar peraturan pilihan raya. Jadi dalil sudah keluar sebelum ini dan dia mengaku sendiri sebenarnya PAS memang banyak memberi wang kepada pengundi ketika pilihan raya. Tapi dia kata ini adalah sedekah. Ini adalah sedekah, tak boleh anggap sebagai sogokan. Bukan PAS merasuah pengundi. Dia dah banyak berubah lah kita tengok selepas dia menyertai kerajaan pusat di mana projek-projek sebanyak 92.5 bilion telah diberi secara rungingan terus ni. Dulu masa PRU mereka keluarkan tim Milo, sebelum-sebelum ini PRU 13, PRU 12 kan. Memang famous dengan tim Milo lah kan, untuk pengundi sedekah kepada mereka. Kini lepas PRU 15 ni mereka pula merata-rata bagi sedekah kepada pengundi. Tapi dia kata tak boleh ditakrifkan sebagai rasuah atau sogokan. Dulu PAS keluarkan fatwa bahawa BRIM merupakan rasuah dan bukan bantuan, biarpun ia tidak diberi ketika PRU. Sekarang ni PAS keluarkan dalil bahawa wang yang diberi PAS merata-rata kepada pengundi ketika pilihan raya merupakan sedekah dan bukan rasuah kepada pengundi. Tetapi kita nampak telah dibuktikan di mahkamah yang dia betul-betul merasuah pengundi, dah didapati bersalah. Parlimen Kuala Terengganu telah dibatalkan kemenangan dia. Okey. Jadi, rasuah bukan lagi masalah seolah-olah. Seolah-olah disucikan oleh PAS ni. Masalah negara kita bukan lagi rasuah berleluasa saja. Kan? Bukan saja masalah rasuah. Sekarang ni, agamawan yang telah mensucikan rasuah itu sendiri. Jadi masalah kita di sini telah berganda. Masyarakat jadi keliru. Non-Muslim lebih lagi keliru. Bagaimana dengan orang yang berjubah dan berkopiah boleh sokong rasuah? Ada pernah dengar Mahyadin Nafi kerajaan PN tak rasuah masa agih 92.5 bilion unit terus? Jana bawah meja ke apa? Tak ada. Dia hanya kata duit tu tak masuk ke akaun peribadi tapi akaun lain. Dia dipuji pula kononnya berprinsip katanya. Adakah dengan cara itu maka kita boleh katakan rasuah telah menjadi sedekah ikut ideologi PAS? Dah rujuk Al-Quran ke? Hadith, kias, ijma' dah rujuk ke? Kan? Atau ustaz-ustaz PAS telah terjerumus ke lembah ulama jahat yang Allah samakan seperti haiwan yang menjual dalil untuk kepentingan dunia. Ini adalah dalam surah Al-A'raf ayat 175. Dia kata dalam Quran surah Al-A'raf ayat 175, ulama jahat Allah samakan seperti anjing menjual dalil untuk kepentingan dunia. Betul kan kalau saya salah? Kenapa pertahankan bermati-matian tanpa bagi peluang dibicarakan dulu? Jadi dia kata apa? Dia kata ini adalah pesta kezaliman. Ahli Parlimen PAS pula bertubi-tubilah menghentam kerajaan kerana telah mengambil tindakan terhadap orang-orang ini. Dah terbukti mereka bersalah, ada bukti, bukanlah bersalah, tak terbukti bersalah. Jadi ada kes untuk dikaitkan dengan mereka. Jadi SPRM telah
ambil tindakan terhadap pemimpin-pemimpin dalam PN ini. Kan? Jadi, sebenarnya kalau kita lihat, ulama Islam sebenar akan kritik walaupun di penjara kerana mereka tak ada kepentingan. Sejak Ni Aziz, Ustaz Tuan Guru Ni Aziz tak ada, budaya PAS ni saya tampak seolah-olah bertukar. Kita faham bila PAS telah disuapkan dengan kemewahan. Dan lepas tu dana untuk berkempen. Mungkin dia telah termakan budi. Tak perlu orang lain dakwa. Ni Abdul sendiri mengaku satu masa dulu yang memang PAS pernah ambil duit UMNO. Dan Haji Hadi merestuinya dalam audio Ana tahu. Dari sejak itulah dia ada budaya baru. Kan? Yelah, mana nak kutip duit Tim Milo lagi, betul tak? Jadi sebab itu pada kempen PRU 15, mereka adalah antara yang termewah. Dan PRU 15 adalah kempen PAS yang termewah sejak ditubuhkan. Jadi dua benda jahat tak jadikan satu benda baik. Maknanya matlamat tidak akan menghalalkan cara, betul. Dan Walaun kata habis tu TPM pun didakwa. Tapi kau tak bising, angkat pula jadi Timbalan Perdana Menteri. Maksudnya PAS dah berada tahap tidak lari dari rasuah, tetapi jadikan kes rasuah orang lain untuk wajarkan PAS terlibat dengan rasuah. Adakah begitu? Jadi Zahid sedang didakwa kerajaan tak campur hal mahkamah kerana doktrin pengasingan kuasa. Begitu juga dalam kes pemimpin PN. Dia tak campur hal mahkamah. PRU 15, kita saksikan Parlimen tergantung, hang Parlimen yang tak pernah berlaku pun dalam sejarah. Tiada satu parti pun mempunyai majoriti mudah, betul. Jadi yang di-Pertuan Agong selesaikan dengan bijaksana, mulakan inisiatif Kerajaan Perpaduan dan Zahid sebagai Presiden Parti, dan UMNO melantik Presiden Partinya untuk dijadikan TPM. Simple as that. Yang penting 5 tahun ini, dalam tempoh Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, tak ada lagi rasuah akan diberikan dan akan diperangi habis-habisan. Habis tu kenapa sibuk nak dakwa pemimpin PN? Sebab sekarang ni Anwar kenalah tengok balik kontrak yang kena kerajaan bayar ni. Banyak yang menjolok mata. Projek Tebatan Banjir saja dah boleh jimat hampir 2 bilion. Dan dia kan Menteri Kewangan, of course dia kena cek balik, kena tengok balik dan sebagainya. Kalau ada salah laku, haruslah didakwa. Kan mana boleh macam buat senyap je, tak boleh macam tu, kan? Okey. Jadi banyaklah dalil-dalil yang sebelum ini dikeluarkan mengenai rasuah ni. Dan kita boleh katakan di sini diorang ni berbangga dengan kemenangan pada PRU 15 dan selalu gebang bahawa itu adalah gelombang hijau dan sebagainya. Bagi saya PAS menang dengan duit, bukan dengan Islam. Dan bekas Darul Takha sendiri mengakui. Ketua Pembangkang PN juga mengakui yang PN beri duit kepada pengundi. Telah viral beberapa video yang menunjukkan PAS memang bagi duit kepada pengundi, siap suruh bersumpah. Wallahi saya undi PAS sebagai syarat terima duit tu. Bekas Duta Khas kata ia bukan satu kesalahan selagi mana bukan calon yang bagi sendiri. Maknanya wakil calon yang bagi pun tak ada, wakil calon ataupun calon sendiri, kalau mereka bukan mereka yang bagi, tak ada masalah. Anggota parti nak bagi itu tak salah, dia kata. Anggota parti, sebab pakcik itu anggota parti sebenarnya. Tapi dia kata tak salah anggota parti nak bagi, dia nak bagi duit dia. Banyak pula anggota parti itu duit, kan? Kan? Jadi dia telah memberi dalil sebelum ni. Dia kata calon ataupun wakil calon memberi duit kepada pengundi, calon atau wakil calon memberi duit kepada pengundi adalah rasuah. Selain daripada calon ataupun wakil calon yang memberi duit kepada pengundi adalah sedekah. Faham tak? Jadi tafsiran pekerja parti yang memberi duit kepada pengundi adalah orang awam. Dia kata orang awam yang bagi duit kepada pengundi tak masalah. Dia kata walaupun untuk
beri imbuhan kepada parti tersebut, orang yang mengundi parti tersebut lah. Patutnya kalau dia kata wallahi saya undi parti sekian-sekian, dah kena dah patutnya. Betul tak? Ketua Pembangkang PN pula dia kata pemberian duit kepada Ketua Pembangkang PN dia kata pemberian duit kepada PN adalah bergantung kepada niat, iaitu membantu pengundi PN yang memerlukan duit. Sama ada rasuah ataupun sedekah, terbukti sudah PAS dan PN ini memang beri duit kepada pengundi lah. Tak dinafikan lagi. Kesemua kerusi yang dia menang beri duit kepada pengundi. Segala slogan Islam adalah hipokrit dan semata-mata. Macam mana lah nak jawab depan Allah kemudian hari? Depan penyokong bolehlah nak tipu. Depan Allah macam mana nak jawab satu hari nanti? Betul tak? Dan kita tahu orang alim ni akan diheret ke neraka dahulu sebelum daripada orang-orang jahil ni. Betul tak? Jadi dan Tuan Ibrahim Tuaman kata kekuatan PN nak sapu habis 6 negeri. Tuan Ibrahim Tuaman pernah kata dia tak menyangkal, dia kata kekuatan PN ni nak sapu 6 negeri. Kan? Dia sebenar macam ni lah. Lepas tu pembangkang ni duk buat cerita bulan 8 ni kerajaan ini akan bertukar dan sebagainya. Beginilah. Yang boleh menggugat kerajaan pusat ialah pilihan raya peringkat parlimen. Sekarang ini di perangkap pusat atau parlimen masih lagi kerajaan perpaduan menguasai dengan majoriti besar. Kalau PN dapat sapu habis 6 negeri sekalipun, tidak menyebabkan ahli parlimen lompat parti. Ini kerana tiada siapa yang begitu bodoh untuk lompat kerana ada akta lompat parti. Jika degil juga nak lompat, bermakna kerusi mesti dikosongkan. Kalau cakap dengan walaun mungkin mereka tak percayalah, sebab walaun ni dia percaya daripada lebay saja. Tapi kalau bercakap dengan orang yang waras, dia akan terfikir, lah betul juga kan. Bukannya kali ni 6 negeri ini untuk negeri saja. Macam mana dia kata boleh bertukar pula, betul tak? Okey. Jadi kali ni untuk PRN 6 negeri ni agak-agak dia akan terus guna taktik wallahi saya undi PAS lagi tak? Itu yang jadi persoalan. Jadi saya rasa tim perpaduan tim kerajaan perpaduan ni kena wujudkan skuad rakaman untuk merakam perbuatan mereka ni yang memberi rasuah kepada pengundi. Kalau nampak suspicious tu, tolonglah rakam. Kali ni untuk pilihan raya negeri ni, kalau korang rasa suspicious atau korang dengar daripada kawan-kawan korang yang kata aku nak pergi ambil duit mengundi ni, ikutlah sekali. Kalau korang walaupun korang ni tak dapat, tak dapat lah, sebab dia pun pilih orang juga nak bagi kan. Jadi sekarang ni kalau lah kata kau tanyalah kawan-kawan kau yang warna hijau tu kan, ada tak kali ni kan. Janganlah obvious sangat, pandai-pandai lah. Lepas tu record lah kan, guna video rakaman rasuah tu. Boleh pula nanti kita gunakan petition untuk macam yang Terengganu kena ni. Pandai-pandai lah. Thank you Kincanti Rana. Jadi kita kena banteras lah berkenaan dengan isu rasuah ni. Dan berada-berada sister-sister Perikatan Nasional, jangan confident sangat. Jangan confident sangat. Saya selalu perhatikan dekat TikTok ni, mereka yakin boleh menang besar tau. Menang besar di Kedah, boleh menang besar di Kelantan, boleh menang besar di Terengganu. Yakin boleh rampas Negeri Sembilan. Dan terlebih yakin ada yang kata boleh kalahkan incumbent di Selangor dan Pulau Pinang. Betul, kerajaan Madani ni banyak buat slack. Adalah beberapa perkara yang kita patut perbaiki, kan. Tapi tak bermakna mereka yang di negeri PH ni sukakan kau juga. Jadi
Harus diingatlah. Memori perit, memori perit PKP, memori perit lockdown dan perkara buruk macam isytiharkan darurat tu masih ada dalam ingatan ramai orang dan kita kena selalu ingatkan mereka. Kita kena selalu ingatkan mereka berkenaan dengan memori perit hidup masa PKP lepas. Orang masih ingat 2 tahun, 17 bulan era Muhyiddin jadi Perdana Menteri macam mana? Ramai orang masih ingat kemarahan orang ramai terhadap Azmin sebagai Menteri MITI terutamanya di Selangor. Yang mana kes COVID paling tinggi. Ramai penyokong-penyokong PN turut lupa. Lupa apa? Yang PRN adalah untuk memilih adun. Adun ini biasanya kena cakna hal tempatan. Perkara nasional hanya laku pada PRU dan isu ini kalau kita nak cerita tentang ahli parlimen. Tapi ini kita kena pilih adun. Adun ni hal tempatan, hal setempat, hal negeri. Sudah tentulah macam isu-isu apa yang kita kena bangkitkan. Isu-isu parit tersumbat, isu sampah, isu infrastruktur, macam bekalan air, isu elektrik, isu longkang, isu apa lagi? Apa-apa je lah. Isu parking, macam-macam lah. Isu tanah ataupun apa-apa saja isu yang membangkitkan keadaan di negeri tersebut. Isu bantuan. Okey. Bila saya lihat taktik Saitro PN ni di media sosial, mereka gunakan taktik knee jerk reaction atas apa yang kerajaan Madani ni buat. Kerajaan Madani berdepan dengan isu kalimah Allah, dia react. Buat sahur. Tu burger dia lah tu. Jadi dia react kepada Jap. Okey. Isu kelah. Dia react kepada isu apa yang kerajaan Madani buat. Madani berdepan dengan isu kalimah Allah, dia react. Madani berdepan dengan inflasi, dia react. Tapi polisi yang ingin dibawa oleh PN kepada 6 negeri ni apa? Kalau Sanusi tu, aku dengar lah, dia nak buat airport, dia nak buka kawasan industri untuk anak muda Kedah mendapat peluang pekerjaan, bla 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 bla. Lita Lumba tak siap, ini tak siap, itu tak siap, banyaklah. Okey lah macam tu. Tapi calon MB negeri lain macam mana pula? Kan? Okey lah macam tu apa, tapi semua benda pun tak buat, air pun tak selesai. Kan? Kalau yang Kelantan tu lagi teruk. Jalan pun tak boleh nak siap. Lepas tu suruh orang lain siapkan. Suruh orang lain yang bayar hutang. Macam tu pun ada. Lepas tu beritahu, tuding jari orang ni, tuding. Kerajaan yang sentiasa menuding jari terhadap orang lain ni tak layak jadi kerajaan. Tak layak jadi wakil rakyat. Tak layak jadi tok wakil, tok layak. Nak oyak wi. Okay. Sure, kerajaan negeri Pulau Pinang pun ada beberapa isu. Tapi isu yang sengaja dimainkan oleh puak pembangkang ni sebenarnya. Dan ada isu yang diorang mainkan berkenaan dengan negeri Selangor. Tapi isu air di Kelantan pun poin besar juga. Korang kena ingat tu tak selesai 33 tahun. Kalau nak tawan Negeri Sembilan dan Selangor, apakah rekod yang korang ada untuk korang tampilkan untuk jadi model? Masalah infrastruktur asas pun macam stesen bas pun tak boleh nak buat. Isu kemiskinan dalam negeri, adakah boleh jadi contoh untuk negeri lain? Negeri-negeri PAS ni aku nak tanya. Jadi majoriti rakyat nak perwakilan mereka daripada peringkat parlimen dan DUN sekarang ini tahu masalah-masalah yang rakyat hadapi. Tapi diorang ni buat pekat badak aja, buat tak dengar, buat bodoh aja. Macam, yalah, asalkan dia dapat naik Mercedes. Kan? Sebab dia pemimpin generasi muda yang sedar, pemimpin generasi muda yang semakin sedar ini memerhatikan mereka yang memegang tanggungjawab.
Korang jangan lupa tu. Korang jangan ingat rakyat ni bodoh sangat yang boleh didoktrin dengan sentimen agama dan kaum ni setiap masa. Sampai masa benda itu tidak akan dipedulikan lagi. Orang muak juga dia dengar agama Melayu tapi apa pun habuk pun tak ada. Dia macam tu. Kan? Jadi okey, kalau nak ratib Melayu lah. Apa yang Melayu dapat selama Atok tu jadi Perdana Menteri selama 22 tahun sendiri? Banyak mana Melayu yang dah jadi jutawan? Kita kena tanya begitu. Yang terpaling memperjuangkan Melayu tu, aku nak tanya. Banyak mana yang telah menjadikan Melayu tu jutawan? Bagaimana dengan ekonomi orang Melayu? Sebelum ini, PN pula. PN tu pun, jana bawah meja tu pun, dia pergi bagi kat China yang dia claim untuk Bumi Putra. Kau rasa dia nak memperjuangkan Melayu ikut mana? Apa polisi Perikatan Nasional dalam memastikan kemakmuran dan keharmonian antara kaum ini? Betul tak? Jadi pihak PH, kita nampak dia banyak memperolehi sokongan golongan urban dan juga bukan Melayu. Dan banyak golongan bukan Melayu ni nampak parti PAS ini seolah-olah very extreme. Tak ekstrim macam mana kau yang bergarak dengan senjata palsu tu. Apa dia panggil? Cosplay. Kan? Kau sendiri yang buat benda yang orang nampak sebagai satu ekstrim. Bukan orang lain suruh. Kau yang buat sendiri. Jadi salah siapa? Kan? Jadi faham je lah. Jadi PN kena tawarkan sesuatu yang boleh meyakinkan rakyat yang mereka boleh menjalankan ekonomi dengan baik. Kan? Dan sebab kalau asyik nak main sentimen je sampai bila? Orang yang jumut ni boleh lah. Walaupun boleh lah kau nak tipu. Kalau betul-betul nak bela Melayu, kita orang Melayu ni nak juga dengar apa tawaran Perikatan Nasional kepada orang Melayu. Betul tak? Ini asyik duduk saya nak bela Melayu. Saya nak bela Melayu. Bela yang lagu mana? Okey, satu aku ada baca satu posting di Facebook dan juga kawan-kawan aku ada jugalah post dekat grup mengenai seorang sis ni bernama Aina Sayuti ni. Dia ada share dia kata dia ada berbual dengan beberapa penyelidik politik daripada UM dan UMK berkaitan pilihan raya. Dia bincang berkenaan dengan perbezaan kajian-kajian pilihan raya yang dilakukan oleh universiti, parti politik, badan kajian dan sebagainya kan. Jadi, para profesor kajian dan juga kajian universiti, kajian parti politik, dia cari jalan macam mana nak benang pilihan raya ni dan sebagainya kan. Lepas tu, sis ni dia setiap kali dia bertemu dengan para penyelidik, soalan dia adalah apa kaedah yang boleh dicadangkan untuk menang dalam pilihan raya kan. Selalu jawapan yang diterima, dia kata akan menunjukkan latar belakang seseorang. Kajian politik ni amat menarik minat sebab kita boleh tengoklah sebenarnya daripada sebelum-sebelum ni bagaimana apa yang popular, apa yang menarik minat orang yang cerdik pandai, pengundi-pengundi, golongan muda, golongan pertengahan dan sebagainya. Okey, bagaimana dengan PRN kali ini? Kalau kita tengok di Pasir Mas dan beberapa parlimen di Kelantan, unjuran keputusan PRU lepas menunjukkan daripada 10 pengundi, 7 pengundi perikatan dan 3 pengundi perpaduan, iaitu BNPH lah. Menarik untuk diperhatikan bahawa 7 pengundi PN ni, 3 adalah pengundi tegak perikatan, manakala 4 adalah pengundi atas pagar. Jadi, apakah pengundi atas pagar dia akan kekal mengundi perikatan pada PRN kali ini? Dia kata dia tak berpendapat begitu. Dia kata mungkin tidak. Sebaliknya, pengundi atas pagar akan lebih terbuka dan bebas untuk memilih parti daripada calon pilihan mereka. So, dia nampak
di Kelantan dia nampak 50-50 untuk perpaduan dan juga perikatan. Apakah gelombang yang dijangka? Dia kata untuk PRN kali ni dia jangkakan Aina Sayuti ni dia jangkakan gelombang perpaduan akan berlaku dalam PRN kali ni. Gelombang ini akan mencatatkan keputusan 4-2 dan mungkin boleh jadi 6-0. Gelombang ini dilihat kuat di atas, antaranya jika pilihan raya berjalan dengan suasana yang bebas daripada permainan 3R dan juga rasuah. Maknanya 3R itu berkurangan. Susah nak ada 3R langsung ni kan, kalau berdeal dengan Perikatan Nasional dan juga PAS ni. Tapi kalau permainan 3R ni dapat dikontrol dan rasuah tidak berlaku, pengundi dapat mengundi dengan bebas dan rasional lah, mengikut diorang punya how to say this, diorang punya judgement. Pengundi dan dia ada keyakinan gelombang ini akan sampai ke setiap buah rumah dan pengundi. Dalam keadaan sengit, dia kata faktor calon dan jentera sangatlah kritikal. Satu undi boleh menentu jatuh bangun sebuah kerajaan negeri. Jadi kawan kita ni, dia kata mungkin akan keputusan yang 4-2. Maknanya 4 kepada gelombang perpaduan dan 2 kepada gelombang yang tak berapa nak hijau. Jadi mungkin juga gelombang perpaduan akan boleh sapu 6 negeri. Itu yang gelabah sampai ada yang panik mungkinlah kan. Okay. Saya nak beritahu satu perkara lah. Tadi ada seorang kawan kita ni, saya lupa nama apa, Hafiz saya rasa betul lah. Sebenarnya saya nak beritahu satu perkara dekat korang lah sebelum saya naikkan siapa-siapa yang nak naik. Sikit je 2 minit je. Selangor ni, kekuatan ekonomi Selangor ni adalah jantung kepada negara kita. Setuju tak setuju bila saya katakan begitu? Sebab tu, diorang ni berangan-angan nak tawan Selangor. Dan menjadi beban, menjadi jantung kepada ekonomi negara adalah satu beban juga sebenarnya. Nak tahu kekuatan ekonomi sebuah negara, kita kena cari di mana jantung ekonomi negara tersebut. Dan jantung ekonomi negara, thank you Pak An. Thank you so much. Cantik ya. Nak tahu kekuatan, kena cari jantung. Jantung ekonomi negara kita adalah Selangor, bukan KL, bukan Penang, jauh sekali Kedah, ke Terengganu, ke Kelantan, ke Perlis, jauh. Sumbangan KDNK Selangor telah meningkat dari 21.9% pada 2008 kepada 25.5% pada 2022. Dan ertinya pada 2008, setiap RM100 yang dijana di bumi Malaysia, RM21.90 daripada bumi Selangor. Tapi pada tahun 2022, tahun lepas, setiap RM100 yang dijana bumi Malaysia ini, KDNK-nya, RM25.50, RM25.50 lah kita kira, datang daripada bumi Selangor. Ini adalah satu kebanggaan dan juga kepada pentadbiran dan penduduk Selangor adalah satu beban. Kenapa satu beban? Sebagai perbandingan pada tahun sama, pada 2022, Kedah hanya 3.4%. Terengganu menyumbang 2.5% kepada KDNK negara. Kelantan 1.8% dan Perlis hanyalah 0.5% saja yang menyumbang kepada KDNK negara. Sementara bumi Selangor menyumbang 25.5% kepada negara. Jadi kalau keempat-empat negeri yang saya sebutkan, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Perlis tu, kita combinekan, dia cuma menyumbang kepada 8.2% saja. Kedah, Terengganu, Kelantan, Perlis, KDNK dia disumbangkan kepada negara hanya 8.2% berbanding dengan Selangor menyumbang 25.5%. Sebab itulah setengah ahli politik di tempat luar tidak akan faham. Tidak akan faham, mungkin pura-pura tidak faham beban yang ditanggung oleh Selangor ini. Mereka tidak pernah menggalas beban tersebut. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, saya bukanlah anak Selangor. Tapi saya nak pesan kepada orang-orang Selangor yang mengundi di Selangor, jagalah Selangor elok-elok guys. Jaga Selangor elok-elok.
Tapi saya berterima kasih kepada Menteri Besar Selangor, kepada Pentadbiran Selangor, kepada Kerajaan Selangor yang telah menyumbangkan ekonomi yang sangat mampan. Terima kasih MB Selangor, Datuk Amiruddin, Datuk Sri Amiruddin. Saya sedar betapa pentingnya negara ini untuk bergantung kepada negeri seperti Selangor, Pulau Pinang dan juga Johor. Jadi jangan sia-siakan peluang untuk mengundi pada PRN ini. Jangan bagi kepada lebay kelarah. Jangan bagi kepada lebay kelarah weh. Hancur ekonomi negara nanti. Jadi kau nak serahkan negeri yang maju, negeri yang aman, negeri yang tidak ekstrim ni kan. Geram juga aku. Jangan serahkan kepada tangan-tangan yang bisa merosakkan. Begitu. Okey, jihad, saya minta maaf yang saya takkan naikkan jentera jihad sebab orang tak suka dengan jentera jihad. Sebab jentera jihad ni bukan naik berhujah. Jentera jihad ni dah teruk sangat dah, kena masuk tabligh lah jentera jihad ya. Kalau nak naik room ni kena pergi tabligh dulu, muhasabah diri, renungkan dalam diri apa yang aku duk kata orang musuh Allah dan sebagainya. Minta maaf lah jentera jihad ya, kita tak layan orang-orang yang tak ada fakta ni. Naiklah dia, tak nak lah. Ramai yang marah. Teguh nak naik pula. Nak sibuk lah tu. Tak nak lah. Saya tak nak buang masa lah dengan orang-orang macam tu. Waste of time. Sebab kita sendiri bukannya nak buang masa dengan puak-puak yang tak reti nak berhujah ni. Kalau nak tanya pun, dia tanya diri dia sendiri. Dia kata apa? Dia memanglah macam tu. Kalau teguh tu, ya Allah ya Tuhan. Terpaling sotong sekali aku rasa. Sotong lebih pada sotong. Kan? Okay. Baik. Top 5 escort tertinggi. Nak naik layan ni, thank you the judgement. Tolong request lah nak naik. Saya kadang-kadang laju komen tu tak perasan. Janganlah tu. Kalau nak naik request. Okay. Jadi penyokong-penyokong PAS dan Kerajaan Negeri Kedah tak sedar ke? Penyokong-penyokong PAS dan Kerajaan Negeri Kelantan, Kerajaan Negeri Terengganu tak sedar ke? Dia sebenarnya kebawahan Kerajaan Perpaduan dalam bab ekonomi, Penang ekspor tertinggi. Thank you Kincan Tirana. 33.2 bilion ekspornya. Bagi April 2023. Johor setakat April 2023 22.9 bilion. Selangor setakat April 2023 ekspor tertinggi iaitu 18.3 bilion. Sarawak 7.4 bilion. Top 5 ni, top 5 ekspor tertinggi setakat April 2023. Kedah pula 4.9 bilion. Boleh lah sebab ada Kulim High Tech tu kan. Kerajaan negeri bawa lah juga masuk pelaburan dekat situ. Okay. Jadi total top 5 Kerajaan Perpaduan adalah 81.8 bilion. Tapi top 5 Perikatan Nasional 4.9 bilion je. Kedah aja pun. Apalah sangat 4.9 bilion PN kalau dibandingkan dengan 81.8 bilion Kerajaan Perpaduan. Ni ibarat budak sekolah rasa bangga sangat sebab dia dapat 4 markah dalam peperiksaan, lalu dia mendabik dada, dia kutuk budak-budak lain. Tapi dia tak sedar. Budak-budak lain yang dia kutuk tu dapat 81 markah, dapat A. Dia dapat E. E ke F. Something like that lah. Okay. Kelantan paling boring. Kelantan nak kalih sama. Nak kalih bagi sama ikut Kerajaan Perpaduan kau. Jangan main-main. Okay, silakan All is Well. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, yang ni ada tengok Facebook, ada orang PN tu nama Tanaka apa benda tau. Ada, pernah tengok?
Tak tahu kenapa. Sebab dia post lah pasal Sanusi, pasal airport tu. Saya baca lah. Cuma dia kata dalam status, dalam surat tu, Syed Mutal Bukhari dah tarik, orang kata tarik diri daripada nak jadi investor. Cuma satu benda yang dah mengenai itu. Dah lama dah kan? benda tu cuma masalahnya yang kita nak highlight tu, dia kata dia tak boleh dedahkan nama pelabur sebab itu perjanjian sulit. Tak, bila kau nak buat projek 7 bilion, patut kau lebih transparent. Siapa pelabur dia, syarikat dari mana, itu lebih transparent sebab kau nak jumpa dengan PM. Tapi kau tak transparent kat situ. So macam tak kat mana dia orang masih lagi nak pusing kat situ juga. Dia orang dah tak dapat pusing kat sini, dia kona kat sini. Macam isu tanah tu, kan isu tanah tu kan. Tanah yang kita apa? Isu tanah mana? Isu tanah yang Resort Melayu lah, yang Kedah tu. Yang tadi petang tadi gaduh tu, kan? Petang tadi gaduh kan? Hello? Okay, teruskan. Sebab apa, sebab saya kerja dekat salah satu agensi kerajaan, Jabatan Kerajaan Pasal Tanah. So saya bolehlah komen sikit. Yang saya tahu, JKPTG takkan ambil data sebarangan, melainkan daripada Pejabat Tanah Negeri sendiri. So macam mana dia orang nak tipu? So waktu saya tak faham geng-geng Walao ni, dia orang ingat kerajaan pusat ni reka data suka-suka hati je ke apa? Sedangkan tanah ni di bawah kerajaan negeri. Bila JKPTG nak post atau dia nak maklumkan tentang data tu dia collect dari kerajaan negeri juga sebenarnya. Yang saya tak faham ni kenapa nak marah kerajaan pusat? Patut kau marah lah dengan kerajaan negeri. Sebab dia orang yang bagi data tu sebenarnya. Sebab tanah ni bawah kerajaan negeri. Itulah saya tak faham. Petang tadi tu Mamat tu entah mana nama dia, Hafiz ke? Dia pusing kot sana, pusing kot sini. Saya pun sempat petang tadi tak sempat nak masuk sebab lambat kan. Tapi saya nampak dia memang tak ada modal lah, tak ada isu. Kok sana, kok sini, kok sana, kok sini, entahlah. Itu je lah. Okey. Tak, dia sebenarnya dia tak boleh terima kenyataan. Tanah Rizab Melayu di Kedah ni menurun semasa zaman Sanusi. Dan jumlah tanah Rizab Melayu di Kedah menurun daripada 721,888.93 hektar kepada 716,537.28 hektar antara tahun 2021 hingga 2022. Dan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Nik Nazmi, dia kata dia menjawab pertanyaan Maran berkaitan keluasan tanah Rizab Melayu mengikut negeri di Semenanjung. Jadi pihak berkuasa negeri dia kenalah menggantikan keluasan kawasan yang telah dibatalkan dengan tanah-tanah lain yang sama jenis luas dia sebagai tanah simpanan Melayu. Jadi dia orang ni masih lagi nak kononnya dia akan katalah Penang tu dia lupa ke Penang tu daripada zaman gerakan lagi. Jadi sekarang ni DAP ambil daripada pemerintahan gerakan dulu di Pulau Pinang. Kan? Okey, Kak Lily silakan. Kak Lily silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama perempuan tapi suara. Assalamualaikum. Dengar? Assalamualaikum, dengar? Dengar. Kejap. Saya ni handphone ni rosak. Ada. Tak, itu nak explain kejap. Telefon saya rosak. Ya, guna mak saya punya kejap. Tu saya ni jarang masuk mana-mana room, just tengok-tengok. Cuma hari ni tertarik lah sikit. Cuma nak tanya sekarang, kita bercakap pasal bab PRN kan. Saya pun kadang-kadang pelik lah tengok dengan sejak akhir-akhir ni dengan penyokong-penyokong, maaf cakap lah, penyokong-penyokong PAS ni. Apa yang diorang perjuangkan ni memang dah lari dah daripada perjuangan asal diorang. Sebenarnya. Bila kita tanya dekat sini, saya dekat Penang, apa yang kau nak bawa sebenarnya?
Dia orang tak ada jawab. Hanya jawab nak bawa Islam. Ya, kita faham. Kita sokong. Kata. Tapi apa naratif yang kau nak bawa sebenarnya? Ayat dia orang nak hapus judi, nak tutup judi, nak tutup arak. Itu je. Selain daripada itu, dia orang tak ada perancangan sebenarnya. Yang betulnya. Apa yang dicakapkan oleh Tok Guru dia orang, kan, yang sekarang ni lah. Dia orang ni kira orang kata ikut saja. Salah ke tak salah ke, dia tak ada tahu. Ada setengah orang saya jumpa, dia orang kata bukan kita orang tak mau tegur. Bila kita orang tegur, kita orang akan dipulau oleh sesama. Ini parah. Faham tak? Dia beza di zaman Tok Guru Ni Aziz tu lain. Sebab tu di zaman Tok Guru Ni Aziz, orang non-Muslim boleh terima PAS. Kenapa saya kata orang non-Muslim lebih boleh mesra dengan PAS? Sebab pendekatan yang dibawa. Bukan maksudnya bercakap dan dia praktikkan benda tu, apa yang dia buat. Benda tu. Kan? Berbanding sekarang, yang ada ni, maaf cakap lah, terlalu ekstrim sangat benda tu. Cakap kita nak menggantikan semua maksud. Kita nak membina Malaysia. Tapi tengok apa yang dibawa. Menakut-nakutkan orang bukan Islam. Bercakap tentang apa-apa. Melibatkan agama. Itu yang membuatkan kita ni rasa terkejut sangat-sangat yang amat sekarang ni. Bila kita bercakap menegur, dikatakan kita ni puak-puak. Kafir lah. Kita ni murtad lah apa. Jadi kita nak bagi tahu sekarang ni. Saya nak nasihatkan satu. Kepada penyokong kerajaan lah, terutama sekarang perpaduan. Dengan ahli-ahli tu kita tak boleh buat apa. Memang dia orang dah brainwash, dah didoktrinkan begitu dah. Kita cuma kena cakap dekat pengundi muda yang berusia 20 ke 25 tahun ni, apa tujuan kerajaan akan buat dan apa kalau kita silap memilih dalam masa 3-4 tahun, apa kesan dia kepada kita dengan keadaan sekarang. Saya kadang-kadang jumpa, saya tanya budak-budak baru lepas belajar yang nak kahwin, saya tanya kat dia orang, kalau kau undi gini ni, kau rasa dalam masa 2-3 tahun apa yang dia orang cakap dan apa yang dia orang buat? Sekejap. Bang, kejap bang. Musrawuf, tolong mute boleh tak? Awak ni saya tutup mic awak buka balik. Sebab awak punya bunyi tu mengganggu. Okey, Kak Lily. Kejap Kak Lily, saya tak tahu nak panggil apa. Sebab ada orang kat bawah saya komen berkenaan dengan Tom M dakwa DAP mahu jadikan Malaysia negara sekular. Pelbagai kaum. Okey, saya nak ulas sedikit lah sebelum mungkin saya pass kepada orang lain yang nak komen. Tak mampu serang dasar kerajaan perpaduan, tak mampu cari kelemahan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, jadi yang ada hanya satu pilihan. Tanamkan rasa benci orang Melayu kepada DAP. Cara dia apa? Dengan main sentimen agama dan kaum. Hakikatnya negara ni memang negara sekular sejak daripada merdeka lagi. Kita guna perlembagaan buatan orang putih, bukan undang-undang Islam. Sebab itu jugalah kita ada 2 set undang-undang sivil dan syariah. Ini jadi pada tahun 1981. Malah Ahli Jasin sendiri akui perlembagaan ini adalah sekular. Pada masa bersumpah sebagai MP Jasin tu, dia bersumpah juga akan mempertahankan perlembagaan ini. Hadiah orang pun dia angkat sumpah berapa kali sebagai MP. Sila rakam dan lag ke? Kejap. Lag lagi tak? Dah okey dah ke belum? Okey dah. Aku terpaksa tutup wifi kejap dan buka line. Okey, jadi isu perlembagaan, aku ulang balik. Isu perlembagaan orang putih ni lah yang jadi asas amanat Hadi tahun 1981 dulu. MP Jasin sendiri akui perlembagaan ini adalah sekular.
Tapi pada masa akad sumpah sebagai MP, dia pun bersumpah mempertahankan perlembagaan tu. Even dah berapa kali Hadi Awang akad sumpah mempertahankan perlembagaan ini. Apa yang kita dapat lihat? Islam adalah agama rasmi kerajaan persekutuan. Itu tertulis dalam perlembagaan dan tak boleh ditukar sewenangnya. Perlu pertigaan parlimen dan diluluskan oleh Majlis Raja. 222 orang ahli parlimen sekalipun luluskan, tapi Majlis Raja-Raja ada. Takkan Majlis Raja saja tak memadai korang. Apa cerita yang Mahathir reka ni? Sila rakam. Ingat korang, aku takut korang kata nak rakam lah. Memang aku nak suruh rakam pun. Memang ni, kita punya live ni dirakam di situ. Jadikan Malaysia sekular. Sedangkan Malaysia sudah sekular. Dan Malaysia memang negara berbilang kaum. Pemimpin kita dulu setuju terima orang Cina dan India sebagai rakyat negara ini sewaktu menuntut kemerdekaan. Sekular atau tidak, apa yang penting negara ini. Jelas negara sekular tapi Islam berkembang pesat di sana kerana dakwah berjalan dengan baik. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri semenjak jadi PM, banyak program agama yang diadakan sehingga kediaman rasmi Perdana Menteri pun jadi pusat dakwah. Ada dengar DAP larang? Ada dengar DAP larang ke tidak? Tak ada. Tak seperti respon gerakan waktu PAS nak pindah RUU 355 dulu. Dia heret PAS ke mahkamah. Masa Mahathir berkuasa, tak ada pun dia nak buat betul. Malah ada beberapa kenyataan Mahathir yang hina Islam, seperti kalau buat hudud, orang Melayu ramai jadi kudung, nak makan sup. Nak makan sup tangan pergi Kelantan, dia kata. Nabi Muhammad SAW tak ada pisau jilat, sebab tu Nabi boleh janggut dan sebagainya. Tapi ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Islam betul diangkat sebagaimana sepatutnya dan DAP sendiri pun sebagai pemerintah di Pulau Pinang berikan peruntukan yang sangat besar untuk pembangunan Islam. Tak berlaku waktu Mahathir jadi Perdana Menteri. Come on. Dalam DAP ada orang Islam. Ada antara mereka yang berkelulusan agama. Malah ada ahli DAP yang kehidupan hariannya lebih Melayu daripada... aku malas nak cakap lah. Masuk rumah masih tangga selipar dan masih gudang tangan lagi. Saya nampak Cik Dek ni, atuk ni, dia sangat terdesak. Pada usia yang sikit lagi nak cecah 100 ni, kan, faham je lah. Maka sebab itu, sanggup dia bercakap seperti itu hanya untuk, apa? Nak jatuhkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudahlah, cukuplah tu. Negara ni terus bergerak ke depan, kita tak akan maju kalau hasutan kaum terus berluasa lah guys. Dia tu dah cukup kaya dah, tapi walaupun dengan macai dia ni, ramai yang susah, kan? Usah ganggu proses negara ni untuk kepentingan peribadi kau. Berehatlah, biarlah negara ni maju tanpa gangguan, tanpa hasutan, supaya kita tak terjadi lagi peristiwa pertumpahan darah antara kaum ni. Okey, baik. Silakan Joker. Hello? Silakan. Sila dulu. Sila dulu. Okey. Siapa ni? Musra Wolf Denim. Musra Wolf Denim, silakan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bising tak tempat saya? Tempat saya ni hujan ni. Tak. Silakan. Tak, saya nak cakap macam ni. Kenapalah yang ni benci sangat dekat ahli ulama? Apa dia? Kenapalah yang ni benci sangat kepada parti ahli ulama ni? Saya tengok macam benci. Lepas tu duk tentang ahli ulama tu. Bila saya tentang, saya nasihatkan supaya diorang ni berubah. Berubah apa? Sekarang ni pun dah elok dah saya tengok. Dah apa? Dah okey dah sekarang ni. Dia orang apa ni?
tak, saya tengok di Kelantan ni pembangunan pun semakin banyak, jalan-jalan raya pun semakin pulih, semakin Saya nak cantik. kena berubah lagu mana? Saya nak berubah. Lepas tu nak berubah macam mana lagi? Pasti berubah. Sebab kita ni masing-masing pernah menyokong parti PAS. Saya sendiri membesar di dalam keluarga yang saya membesar dengan parti PAS. Lepas tu nak apa lagi? Okey. Saya nak sudah-sudahlah main sentimen agama dan perkauman ni. Kita ni Memang agama yang ni, agama kena ke depan kita orang Islam ni. Yang PAS bawa tu dah elok. Dalam perpaduan saya boleh nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah role model yang baik untuk memperjuangkan agama Islam ni. Dan sebelum ni pun di dalam Barisan Nasional sendiri pun, dia di dalam UMNO sekalipun dulu, dia dah banyak memperjuangkan Islam. Dan ni kalau Datuk Seri Anwar tu memperjuangkan Islam kan, saya tengok ada baru-baru ni dia bersalah dengan Kak KM apa semua. Tak boleh macam tu. Kita tak naklah pemimpin kita macam tu. Kita nak macam orang PAS ni tak bersalah dengan wanita-wanita apa ni yang sah nikah. Kita yang tu yang kita nak. Sebenarnya kita orang Islam. Dengan perempuan tak? Siapa? Muhyiddin ada bersalam dengan perempuan tak? Kak, dia Muhyiddin ni saya dulu dia UMNO Kak. Sekarang ni dia masuk apa ni? Dalam bersaing dengan PAS lah. InsyaAllah dia akan pulih. Ke depan nanti Kak. Tapi Muhyiddin kata PAS ni parti agama sesat. Itu dulu Kak. Saidina Umar Kak. Dulu dia kafir Kak. Tapi sekarang dia beriman. Saidina Umar. Ini Musra ni suara dia familiar. Ini yang brother yang pakai serban semalam ke? Tak tahu. Macam ni. Saidina Umar kan. Dulu dia ini dia bukan Islam. semalam ke? Tak tahu. Ini Shi ke? Musra ni Shi ke? Bukan. Bukan. Oh, bukan ni Shi Bukan. Saya orang baru je bang. Tapi saya tengok geduk kat sini kan. Live kat sini selalu cakap ahli ulama ni tak elok. Suara dia macam Ali Shi tak? Suara Musra ni macam suara Ali Shi tak semalam? Tak join bang. Tak ada. Okey, teruskanlah. Nak dengar juga. Macam ni yang ni. Saya nak cakap Saidina Umar dulu kan. Sebelum dia Islam, Umur berapa? dia berdosa kan. Umur you berapa umur you? 30 lebih bang. Teruskanlah dengan poin awak tu. Macam ni. Saidina Umar kan. Allah Ta'ala tak kira dia apa ni. Yang dulu dia buat tu perkara mungkar pasal dia bukan Islam. Bila dia bertaubat, Allah Ta'ala kira yang datang ni, yang apa ni? Yang ni lah, yang dah Islam ni. Macam tu lah. Musra, Sayyidina Umar dulu dia kafir. Sayyidina Umar dulu dia kafir. Kemudian dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia jadi Islam. Okey. Ni Muhyiddin, dia kata PAS pasti ajar sesat. Pernah tak dia tarik perkataan tu? Yang tu saya tak tahu bang. Tapi mulut tak manusia ni bang. Mulut manusia ni Muhyiddin tu bukan kafir. Dia tu jadi jangan contohkan, jangan contohkan Khalifah Umar. Khalifah mana tu akidah, dia bukan Islam. Kalau Muhyiddin bertaubat bang, kalau Muhyiddin bertaubat, kita tak boleh nak apa ni? Tak, dia tuduh parti. Dia tuduh parti secara terbuka. Dia kata PAS parti sesat. Dia secara terbuka. Bila tuduhan secara terbuka. Paling penting. Salman kalau dengar hujah kalau ni siap kau. Bila tuduhan dibuat secara terbuka, dia kena tarik balik secara terbuka. Sebab biar ahli PAS semua dengar bahawa Muhyiddin telah pun tarik. Dia bukan dosa dengan Tuhan. Dosa dengan Tuhan boleh dia bertaubat dan orang tak tahu. Masalahnya dia dosa dengan parti PAS. Dia berdosa dengan ahli-ahli PAS. Bila dia kata PAS parti sesat, dia berdosa dengan ahli-ahli PAS. Maka dia kena tarik balik secara terbuka. Dia tidak boleh bertaubat saja. Okey lah beh. Dia bertaubat kalau dosa dengan Tuhan. Dosa dengan manusia, dia kena luahkan dengan manusia. Ya, betul. Dosa dengan PAS ni beh. Tak nanti minta maaf dengan PAS beh. Kita bertaubat. Jangan kalau macam tu, kalau kau fitnah dengan orang, kau bertaubat dengan Tuhan je. Tak cukup Tuhan nak terima. Kalau kau fitnah orang, ni lepas ni kalau demo kena igak, kalau demo buat salah, demo curi, demo igak, kena igak dengan polis, demo cakap dengan polis tu, kau tobat lagi, tobat lagi lah. Tak apa beh. Semuanya dia Yasin ni beh belah. Hak dulu tu dia minta syukur pula. Tobat tu settle. Hukum dunia orang kena juga bro. Bila masuk PAS settle. Sepatutnya PAS kena tuntut dengan Muhyiddin dan Yasin tarik balik dakwaan dia. PAS parti ajar sesat ini tuduhan yang berat. Dia kena tarik balik.
Sama juga Mahathir. Mulut orang ni payah weh. Bila Mahathir kata yang mati di Mali itu mati kata, Mahathir kena buat secara terbuka, menarik balik sebab ini mengguris perasaan waris-waris Mali. Demo ni kalau Hadi cakap rasuah tu halal, demo lah orang pertama paling beratur. Tak ada be. Rasuah haram tetap haram be. Kita kalau bab Islam kita nombor satu. Tapi Hadi kata halal ke kena? Boleh kena ni kena rasuah ni Hadi lebar ni kena mek ni. Mek ni mana pula? Demo lah mek ni. Ni Hadi kata rasuah ni kahwin pun pening lah Hadi ni bak rasuah ni. Dia macam nak halalkan bak rasuah ni mana? Tak ada be, tak nak halal be. Orang alik ulama be. Oh Musra. Ya. Sedekah. Wallahi saya pergi panas sedekah. Dia tak boleh lah macam tu. Kalau satu parti yang ada nama Islam di atas dia, jangan mengamalkan benda yang terang-terang haram. Tahu tak? Jangan amalkan benda yang terang-terang haram. Tak boleh sebab kita bawa nama Islam. Musro, kalau kita bawa nama Islam Musro, kita kena tunjukkan akidah perbuatan mengikut agama kita lah. Betul tak? Iyalah, dia orang bawa ajaran agama kita lah kak. Mana yang salahnya? Rasuah atau agama kita suruh ke? Mubiak. Ya, rasuah mana kak ayat kita? Rasuah mana? Rasuah gano pula. Dah beri duit pada pengundi tu. Tapi awak sendiri akui memang ada pemberian duit semasa pilihan raya. Lepas tu? Dia sendiri akui, video pun ada. Tapi dia kata tu bukan rasuah, tu undi. Dia ikut dalil dia lah. Mana boleh gitu. Kena buat mu ikut dalil mu pula dah. Sedap mulut lah gitu tak. Hati saya tahu lah kak. Pasal ahli ulama ni kalau saya, dia banyak bukan banyak kaedah kak. Kalau saya tak dengar diri, tak lihat dengan mata kasar saya diri, saya tak berani nak fitnah ahli ulama. Tu yang saya boleh hajak. Okey, baik. Kalau awak kata gitu, Kuala Terengganu, Parlimen Kuala Terengganu telah dibatalkan kerusinya kerana didapati sahih ada pembelian undi, iaitu memberi rasuah ketika berkempen. Okay. Mahkamah telah putuskan memang ada pemberian rasuah semasa berkempen. Tak ada diri tak oyak diri tak apa diri tak penting. Hak mu rasa, hak mu fikir sekarang ni. Dari mahkamah didapati bersalah dah. Tu kak, Imam Ghazali kata kak, melihat lebih baik daripada mendengar. Saya pergi waktu ya. Saya kena tengok diri kak benda tu. Okey, ini hadis riwayat siapa ni? Imam Ghazali. Imam Ghazali. Kitab mana ni mu petik ni? Kitab mana? Kitab mana? Mu belajar kitab mana ni? Saya tak ingat lah kak. Tapi kata-kata Imam Ghazali lah. Pasal lagi kak. Apabila Haji Hadi mengatakan Anwar Freemason, apakah Haji Hadi telah melihat Anwar menyertai Freemason? Dan adakah Haji Hadi minta maaf dan menarik balik? Itu Presiden PAS tu yang kau kata ulama tu. Sebab tu kami tidak iktiraf dia sebagai ulama. Kami tidak iktiraf dia sebagai ulama. Kami iktiraf dia sebagai pemimpin politik. Dan kami serang dia atas kapasiti pemimpin politik. Bukan atas ilmu agama dia. Ilmu agama dia terpulang pada dia lah. Dia nak amal tidak. Tapi kami melawan dia atas nama pemimpin politik. Kalau kami anti ulama, ramai ulama di luar sana kami lawan. Dato' Asri kita lawan, Mufti Negeri Sembilan kita akan lawan, semua ulama kita akan lawan. Tapi kita attack Mahdi atas pemimpin politik. Sebab dia bukan ulama, dia tuduh Anwar Freemason. Dia tuduh dalam PKR itu, PKR ni tolak Al-Quran. Dia tuduh dalam PS ini ada LGBT, ada komunis. Ini semua yang Haji Hadi tak nampak. Mu kata tadi kena nampak. Sekarang ni Haji Hadi nampak kat benda tu? Dia tak nampak. Sebab tu kita katakan dia bukan ulama. Haji Hadi dengan Ling Goh Eng tu sama taraf. Haji Hadi dengan Ling Goh Eng tu dengan Antony Lok sama taraf. Beza akidah saja. Haji Hadi Islam, Antony Lok bukan Islam. Itu je beza dia. Dia tetap pemimpin politik. Tapi ustaz-ustaz lain ustaz-ustaz Suhu ni akui. Kau nak ustaz mana yang boleh menghalalkan fitnah ni? Cuba beritahu aku ustaz mana yang menghalalkan fitnah. Bagi tahu aku.
Tu saya Ustaz tak tahu mana yang menghalalkan fitnah? pasal penuh ni saya tak tahu. Cuma gambar Bila mu tak otak tahu, yang ni. mu tak tahu presidenmu sendiri. Apa yang presiden mu pernah kata, mu tak tahu. Dalam minda presiden dan Facebook, mu boleh baca sendiri. PKR tolak Al-Quran. Sedangkan dia gagal buktikan PKR tolak Al-Quran. Dia kata dalam PH ni ada komunis, ada LGBT, ada apa. Dia gagal buktikan. Apakah kau nak telan dia semua dia cakap? Ini masalah dalam PAS. Telan ni apa Haji Hadi cakap. Bila Haji kata perlembagaan itu kafir, kau orang telan. Bila Haji Hadi mempertahankan perlembagaan, bila angkat sumpah dalam parlimen, engkau apa pertahan? Semua engkau nak pertahan. Gini saya kalau orang ulama duduk depan saya agak macam kita naik ke batu bel lah kita agak kepada reba. Pasal dia alim lebih pada kita. Tapi kalau driver tu mabuk, engkau takkan naik kau terbang. Kalau kau dah tahu driver tu mabuk, minum todi, kau nak naik lagi ke terbang? Kena tengok lah siapa driver. Mabuk lah driver. Mabuk kan kita ayah lagi depan. Kalau kita nak ilmu, aku bagi tahu mu, nak kena banding ilmu iblis tu lagi banyak ilmu pada Haji Hadi, faham tak? Iblis tu lagi banyak ilmu pada Haji Hadi. Sebelum Haji Hadi kenal Allah, iblis kenal dulu. Sebelum Haji Hadi cerita pasal surga neraka, iblis dah duduk dalam surga pun. Iblis ni sebelum Haji Hadi tahu Adam lahir, iblis dah tahu dah Adam akan lahir. Iblis juga tahu dia Muhammad itu Nabi akhir zaman. Tapi kenapa Iblis masuk neraka? Sebab dia ego, sombong. Sebab tu dia masuk neraka. Ilmu dia lagi tinggi daripada Haji Hadi. Kau faham? Pasal Iblis ni engkar tu orang Haji Hadi. Tahu pun Haji Hadi fitnah orang itu. Haji Hadi engkar. Kau faham? Haji Hadi engkar dengan Al-Quran. Al-Quran kata jangan fitnah. Haji Hadi tetap fitnah. Sebab tu aku kata jangan nak kira ilmu. Ilmu kalau banyak, kalau tak ada manfaat pun tak guna. Tak tahu lah yang tu itu pasal tak tahu. Itu dah bagi tahu tu tak tahu lagi. Tulis. Buat nota. Tanya pok. Tu hanya tanya pok. boleh tanya Tanya. Tak boleh tanya tak? Boleh tanya satu soalan tak? Tanya Kita kalau boleh tanya satu soalan jawab. Nak tanya. Okey, nak tanya kan. Tadi Abang cakap tu Sayyidina Umar nak bunuh Nabi, tapi Nabi terima, dapat hidayah masuk Islam. Nak kata contoh memang banyak. Ramai orang hina Nabi, Khalid Al-Walid berperang dengan Nabi, orang Taif hina Nabi, Abu Sufyan hina Nabi, ramai. Tapi konsep dakwah yang Nabi bawa tu sekarang ada tak dalam PAS? Nak tanya. Ada. Tanya, boleh tak tanya? Boleh tak jawab? Amal makruf nahi munkar Nabi bawa tu jalan orang faham bawa lah dia. Tak, konsep kasih sayang, konsep rahmah tu ada tak dalam PAS sekarang ni? Yang Nabi bawa tu. Faham tak? Boleh faham tak soalan ni? Orang PAS ni dia balas pasal politik saya tetap saya bela hati sesama Islam. Ya gitu. Kita tak nerakakan orang. Kalau kita sayang. Satu perkara lah. Hari tu Datuk Haji Ahmad Amzad Hashim, masa beliau mengetahui Mahkamah Tinggi Terengganu putuskan mengenai kerusi beliau di Parlimen Terengganu terbatal akibat rasuah. Tanpa rasa bersalah, dia terus sebut satu firman Allah ayat 45 dalam surah Al-Anfal. Demi semata-mata untuk dia tutup kesalahan dia. Bukan tu saja, dia telah memilih ayat Allah yang turun khusus kepada orang beriman yang bersama dengan Nabi SAW dalam menentang kaum musyrikin di peperangan Badar. Dia telah gunakan ayat Quran. Mana fi'ah tu bermaksud musuh. Yang dimaksudkan oleh Allah mengikut tafsir Ibnu Ashur. Iaitu kumpulan khusus itu adalah musuh Allah yang membawa maksud kaum musyrikin. Musyrikin dimaksudkan oleh Allah mengenai ayat tu ialah kumpulan kafir Habib yang memerangi Islam, wajib dibunuh, halal darahnya dan hartanya. Lihatlah korang semua betapa jahilnya pemikiran yang ada dalam benak pemimpin PAS ni, seperti orang itulah aku tak nak sebut. Jadi pemikiran ni datang daripada bukan ahli bawahan yang berada di ni macam Musra ni. Dia bukan datang daripada Musra ni. Dia datang daripada pucuk pimpinan dia orang ni sendiri. Sama juga sifat takfiri, khawarij yang dilaknat oleh Allah dan Rasul ni. Salah satu caranya adalah membaca ayat Allah yang asalnya untuk berhadapan dengan kaum musyrikin
diletakkan atas kepala kaum muslimin yang seakidah dengan mereka. Mereka ni melabelkan kaum muslimin yang seakidah dengan mereka. Sedih bila berlaku hari ni, apa yang aku nak sampaikan, di kalangan pemimpin PAS ini, mereka bermula menggempur fahaman asabiyah, ketinggalan sehinggalah kepada perjuangan mengangkat hudud. Hari ini bukan saja mereka fanatik kepada kaum, kan, hudud entah ke mana. Sekarang ni fahaman khawarij takfiri pula yang subur di kalangan mereka ni. Jadi semoga kita ni jauh lah daripada puak-puak ini dan yalah kan. Itu je lah yang aku boleh kata. Kak, Khawarij macam mana kak? Dah lepas program Ahli Sunnah kak. Ahli Sunnah bukan Khawarij. Macam tak masuk otak apa yang aku cakap tadi. Tak tahulah. Okey. Tak, sekarang ni Dia macam ni, yang ni. Tugas dia malam ni masuk kotak kau. Bila kau cakap A, dia akan cakap B. Bila kau cakap B, dia akan cakap C. Bila kau cakap C, dia akan cakap D. Sampai ke sudah. Macam tu je. Yelah, Bek. Pasal apa ni, Bek? Kawan-kawan ni. Nampak tak? Bila kita berbunyi, dia akan reply. Dia ni macam burung kakak tua versi tak taat. Macam ni lah. Dan ni, masuk orang saya seorang, dua orang. Orang yang ni belakang ni bukan dia ni. Tak tahu orang awak tu siapa dia? Oh, takut ke sore? Takut sore. Takut. Tak, siapa dia ni? Saya tak tahu siapa dia kawan awak ni. Tak kenal. Masuk ahli PAS tu, masuk tu. Sore. Mana? Cuba khabar. Panggil Syafiq masuk sini. Kau pergi tunggu, pergi cari Syafiq, pergi telefon dia, masuk sini cepat. Kita orang tunggu. Siapa dia? Set kita. 27. Syafiq, Ratu Nangka, Syafiq, apa lagi? Si peniaga pasar malam. Dalam ni kita mana pakai kenal ekonomi pasar malam. Dalam ni panggil mari. Kau pergi tunggu, pergi cari cepat. Jani. Memang kita nak ajak. Orang PAS dulu di Kelantan dulu, zaman ayah saya deh. Ayah saya kata, PAS di Kelantan ada kelak judi. Pagak apa ni? Kelak judi ada tu pun ada dulu. Nak boleh ke PAS yang masuk habis. Jadi lah ni PAS ni comel dah. Ya gitu. Apakah Islam ni boleh maju dengan hanya menutup judi? Aku tanya kau. Kemajuan Islam bukan tanda dia tutup judi. Tapi bila kau jadi kerajaan pusat, kau tambah judi. Ini kau menipu ahli kau. Bila kau di kerajaan di pusat, kau tambah. Tapi di negeri kau tutup. Apakah di pusat tidak ada malaikat yang mencatat? Di Kelantan saja ada malaikat yang mencatat? Sepatutnya bila kau jadi kerajaan di pusat, bertambah lagi kau punya sekatan kepada maksiat ni. Tapi di pusat kau tambah maksiat. Di negeri kau tutup. Berapa lagi? Di pusat berapa lagi? 3 bulan tak boleh nak pindah ke? Allah, baru meeting ya. Linggo Eng sebulan je, tahu tak? Linggo Eng ambil jadi kerajaan PH dulu. Tak sampai sebulan dia terus umum. Turunkan judi ke 8. Tak sampai pun setahun. Sebulan je Linggo Eng boleh buat. Itu Cina KP tu, Menteri Keuangan waktu itu. Dia boleh buat. Masalahnya tak nak buat. Itu je punca dia. RU355 macam tu juga cari alasan. Oh, bukan PAS jadi Perdana Menteri, bukan PAS jadi kerajaan. Engkau sendiri pun letak kursi 60 kursi, nak jadi Perdana Menteri apa? Saya tak faham Memang PAS kata dia nak jadi kerajaan. PAS kata dia nak jadi kerajaan. Tapi pernah tak PAS menonjol tak Perdana Menteri? Demo kena kecek Kelantan, tak PAS tu. Kecek Kelantan mentah. Dah kita ajak molek dia kata kau tu. Apa tu? Bukan kira molek. Ini fakta dia. Mu setuju tak kalau di Kelantan tutup judi tapi di pusat kita kembangkan lagi? Mu setuju tak? Di Kelantan kalau dia tutup judi di pusat pun dia akan tutup Akan tutup apa? Bertambah bukan akan. Dia kalau akan dia makin buruk. Bertambah apa Saya tengok tu Aubah tengok WhatsApp 8 kali cabutan judi kepada 22 kali. Apakah itu bertambah ke mengurang? Masa Covid, masjid ditutup, pusat judi dibuka. Zaman kau lah. Covid, masjid tutup. Tapi pusat judi dibuka. Sampai 2 buah bas daripada Kedah rombongan pergi Genting Highland. Terlingkup bas tu kerana nak pergi berjudi. Zaman kau. Ni, yang kau cium sekarang ni, Atok ni, dia pernah kata PAS dia ada sumbangan kepada Melayu dan Islam. Buat apa nak undi PAS? Atok yang kata. Kejap lagi kata Atok dia macam Salam Omar. Kejap lagi. Yang ni.
Tarik balik macam muah. Ya. Muah tu benda tarik balik. Nanti dia perasan. Yang ni. Tarik balik Ya. muah. Nanti dia perasan. benda hak dulu tak boleh nak ungkit. Pasal orang dia boleh tobat. Gitulah demo gak. Gini Semua yang ni, orang boleh macam bertaubat. kita buat jahat-jahat dulu. Kita tobat, orang duk kata kita sakit hati kau tak? Ya, kalau kita berdosa dengan Allah, kita Jangan guna bertaubat. perkataan Berdosa kita. dengan manusia, Kita buat tak jahat. Kau orang lepas. yang buat jahat. Kita orang tak pernah buat jahat. Kau yang buat jahat. Oh, tu Kalau hak kita Abel berdosa- kata kita buat jahat lah. Tak, kalau kita berdosa dengan orang, kita minta ampun dengan orang Guna tu. jawab contoh kau. Kau sendiri yang buat jahat. Kita orang tak ada kena mengena dalam hidup kau. Jawab. Soal kita. Ni, Habibi yang naik ni, silakan cakap Habibi. Habibi ni betul kau rapas ni, Bibi. Habibi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Saya ni bukan Waalaikumsalam. Alah, bukan Saya pula. bukan, Rob. Dia nak geng. Saya ingat lambang Aduh. bulan. Tak apa. Habibi cakap dulu, nanti saya akan naik ke orang lain. Cakap dulu Habibi. baik. Saya cuma fikir satu benda je yang saya ingin nak cakap dengan orang PAS ni. Satu benda je. Saya ingin nak masuk dalam dia punya live dan tanya. Dia orang ni sebenarnya tak takut sangat ke dengan ulama-ulama PAS ni sampai nak tanya apa pun tak boleh. Contohnya hadiah wang. Hadiah wang tu selalu cakap merepek. Merepek sana anjing menyalak bukit lah, malaikat lah, iblis lah. Tak ada ke ahli PAS yang berani tanya dia, apa Tok Guru merepek ni pun Tok Guru jawab lah betul-betul. Habibi, boleh saya Nanti tolong mic jawab? kena rampas. Kau tanya je, mic kau kena rampas. Maaf Saya- Habibi, saya kena jawab cepat ni sebab benda tu terganggu dalam kepala otak saya. Dia jawapan dia mudah je Habibi. Okey. Tuan Guru Hadi Awang ni pernah menyatakan sebelum PRU15 kalau tak salah saya, dia mengatakan bahawa PAS menyasarkan anak-anak muda yang jahil politik dan jahil agama. Macam mana orang-orang jahil ni nak mempersoal, nak bertanyakan Tuan Guru sebab mereka ni jahil. Sebab itulah mereka tak berani. Sebab Hadi Awang sendiri menyasarkan mereka-mereka jahil ni. Semudah itu jawapannya. Mereka-mereka ni semua Yes. jahil. Contohnya yang ni, yang kat atas ni. Daripada tadi kita bercakap, tak reti-reti, tak faham-faham. Orang cakap A, dia cakap B. Inilah masalah mereka ni. Sebab itu, ilmu tu penting. Ilmu tu penting. Betul. Bila kita dah bagi pencerahan, mereka ni pekakkan telinga, butakan mata dan tutup pintu hati. Itu masalah dia. Sebab mereka ni hanya nak dengar apa yang dikatakan oleh Tuan Guru. Itu masalah dia. Kita ni alhamdulillah terselamat daripada doktrin daripada Tuan Guru dia orang tu. Kita boleh berfikir, kita boleh bebas berfikir tanpa doktrin. Kita sendiri pun lawan kita punya presiden. Di dalam keadilan ni, kita sendiri pun lawan presiden. Tak tanya abang tu. Berapa banyak dia kali dia lawan presiden. Tapi lawan dengan berhemah dan berhikmah ni kita tidak bersetuju 100%. Mana yang tak betul tu kita tegur. Siap buat memo, siap hantar, siap pergi parlimen. Itu kita. Kenapa saya guna perkataan kita? Sebab lebih pada seorang. Saya, Abang dan rakan-rakan yang lain. Termasuklah si Joker ni. Itu beza dia, jauh beza dia. Kita dididik untuk tidak jahil, untuk tidak jumud. Kita dididik dengan pencerahan, bukan kegelapan, bukannya taklid buta tuli. Banyak beza dia, besar beza dia. Sebab tu nampak kita ni macam kelang kabut, macam ribut. Itulah demokrasi. Demokrasi ni bebas sebenarnya, tetapi bebas bukan bermakna tidak ada batas. Bukan hulu, bukannya melampau. Mereka ini dikongkong tetapi bila melakukan sesuatu melampau. Mereka saja yang betul. Mereka saja kononnya masuk syurga. Ini sebab apa? Sebab mereka dah dididik, didoktrin begitu. Ini yang kita cakap, PAS ni acuannya adalah Syiah. Acuan Syiah sebiji copy paste. Terima kasih. Apa Habibi? Itu je kot. So saya cadangkan kat Musra satu masa ambil lah kumpul sikit keberanian pergi jumpa dengan Tok Guru depan-depan tu, tanya soalan-soalan macam tu. Jangan asyik letakkan kepala otak tu bagi dekat sub dekat Tok Guru. Kita kena fikir juga, jangan bagi Tok Guru je fikir. Sebab nanti depan Tuhan tanya kita, bukan tanya Tok Guru. Tu je kot. Terima kasih ni. Ya, kalau Abel pun kalau tak puas hati bel pergi depan tanya Tok Guru di bel lagu mana. Gitu.
Musra. Saya nak tanya, saya nak minta tolong Musra. Kalau Musra ada kesempatan jumpa dengan Haji Hadi, saya nak minta satu je Musra tolong tanya dekat dia. Okey, beres. Tolong tanya dekat dia, 14 jalur dekat Bendera Malaysia tu melambangkan apa? Itu je. Ya, terima kasih. Lambangkan kau, bila sebut lah kan. Amboi, thank you Rizwan. Amboi, dalam makna dia tu. Dia tak faham tu. Okey, Apis 1988, silakan bang. Sebentar, jap. Abang dah ready nak cakap ke belum? Tahu tak saya naikkan orang lain dulu? Kejap. Musra, aku nak bagi contoh macam ni lah Musra. PMX kita. Apabila ada anggota bawahan biasa sahaja, dia membuat status yang tidak baik tentang Haji Hadi masuk hospital. Tak sampai 24 jam, Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia sebagai Perdana Menteri, dan anggota yang buat kenyataan yang tak baik itu anggota bawahan. Dia bukan menteri, bukan ahli parlimen, bukan adun, bukan ketua cabang pun. Dia anggota bawahan saja. Anwar tegur dengan keras. Secara terbuka Anwar tegur, dia minta budak tu tarik balik. Minta maaf. Itu presiden, tanggungjawab dia bila anak buah dia buat benda tak baik, dia tegur. Tak sampai 24 jam dia tegur. Tapi Haji Hadi ni ahli parlimen, pemimpin kanan dalam politik, ahli majlis syura, membuat fitnah secara terbuka. Dah banyak fitnah kita boleh buktikan. Tak pernah Haji Hadi tegur pun. Tak pernah dia tegur. Itu melibatkan akidah tu. Kan? Mengkapirkan orang, nerakakan orang. Haji Hadi tak pernah tegur. Ini beza dengan kepimpinan Haji Hadi dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni, budak tu cakap, buat status, tidak melibatkan akidah pun. Dia cuma nak mempersendakan Haji Hadi masuk hospital. Itu pun Anwar tak setuju. Dia minta budak tu minta maaf. Dan budak tu hari ni, Alhamdulillah, dia minta maaf. Dia ikut cakap Presiden. Ini beza dia. Tegur terus. Okey. Presiden tegur terus. Satu je, saya nak sikit je. Dia macam ni Musra. Ulama' atau Tok Guru belum tentu masuk syurga dan dijamin selamat dari azab neraka sebenarnya. Tapi bahkan mungkin alim ulama' orang yang pertama diseret dan dicampak ke dalam neraka. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, seorang yang alim yang mengajar ilmu dicampak ke neraka kerana dia menuntut dan mengajar ilmu tak ikhlas kerana Allah dan mahu dipuji. Dipuji yang dia ni seorang yang banyak ilmu. Itu baru orang yang tidak ikhlas mengajar kerana Allah. Bagaimana yang mempergunakan ayat Quran demi kepentingan dia sendiri. Tak, aku tak kata aku masuk juga, tapi aku nak beritahu dia sangat kata tak boleh ni ulama tak boleh ulama. Dia duduk ulang waktu. Jadi saya nak tanya dia. Seperti yang riwayat Imam Muslim sendiri yang berkata begitu. Ulama' yang menggunakan ilmu untuk mengajar pula habuan dunia semata-mata, langsung tak dapat hidu bau syurga. Adakah kau akan duduk di belakang dia? Orang yang tak dapat hidu bau syurga ni. Apatah lagi yang tunggang agama. Nama Allah dan hukum hakam agama digunakan demi kuasa dunia. Halal haram ikut selera lidah dia. Ulama' macam ni, dalam Quran dia sebut ulama' jahat. Mereka bukan mengajak manusia kepada Tuhan, tetapi mengajak manusia memuja dia, mentaati dia, walak kepada dia. Mana yang bercanggah dengan dia, dengan puak dia, dituduh munafik, dituduh fasik, dikafirkannya. Jadi hati-hati. Itu sahaja, na'udzubillahi min zalik. Dia gitulah jadi apabila kita ayat benda molek aku tak sikut, ya okay, jadi ada hukum situ. Sekali kita ayat dah mak sikut, dua kali ayat tak sikut, tiga kali ayat tak sikut. Pas jadi kita tak boleh saing dengan demonya. Lagu tu. Tak usah saing pun, aku tak kisah jadi gapo, tak usah saing aku pun. Pasal apa ni dia bawa jalan hak betul dah. Hak tu bukan estering ke apa dah. Musrawi, apa yang dimaksudkan dengan jalan yang betul itu? Adakah membiarkan pimpinan-pimpinan dalam PAS itu memfitnah orang sesuka hati, itu jalan yang dibawa oleh PAS? Adakah menipu ahli-ahli ataupun penyokong-penyokong berkenaan dengan hudud, berkenaan dengan royalti minyak Kelantan? Adakah itu yang dimaksudkan dengan perjuangan PAS yang betul itu? Adakah amanat Haji Hadi yang menyebabkan pertumpahan darah dan berapa belas orang terkorban? Itu yang dikatakan sebagai perjuangan PAS itu, yang perlu diperjuangkan sangat tu.
Oh, betul kita tak ada ni. Kita jumpa lain kali lah belakang lah. Okay, Assalamualaikum. Mau turun, mau bawa ahli mu. Kalau mu tak nak minta, suruh dia naik. Saya nak bertanya ni yang pasal pasal judi lah kan. Boleh? Boleh biar tanya. Yang pertamanya tadi tengok live ni di negeri PAS judi hapus tapi di pusat judi tambah. Abang ni orang bersatu bahagian mana ni? Bukan orang bersatu. Soalannya yang pertama kau faham je. tak kenapa aku tanya soalan tu? Okey, silakan. Yang pertama, kelulusan judi ni di bawah kementerian mana? Kelulusan judi di bawah kementerian mana? Kenapa? Sebab kita kena bincang daripada asasnya, iaitu siapa yang meluluskan. Itu bawah Kementerian Kewangan, membatalkan. tapi premis judi bawah kerajaan negeri. Okey. Sebab tu bila PAS dia tutup kedai judi. Tak ni aku terang sebab kau tanya tadi kan. Kau tanya aku jawab lah. Tapi saya cuma tanya pusat dulu, baru pergi ke negeri. Pusat bawah Kementerian Kewangan. Kawan, kita boleh tapau dia. Kita bagi dia cakap kejap, jadi kita tapau dia habis. Kita observe dulu. Kita boleh jawab secara habis lah. Benda ni kita dah ulang banyak kali dah sebelum ni. Okey. Ambil tempat duduk masing-masing. Okey. Ambil tempat duduk masing-masing. Bersedia? Okey. Siapa nak mula dulu? Okey, sebab kita kena bincang pada asasnya. Kita jamah slow-slow. Okey, pada asasnya daripada pokok pangkal dia. So, yang ni saya bertanya pada pusat dahulu sebelum pergi ke negeri. So, di bawah pusat, di bawah kementerian mana yang meluluskan dan atau dia membatalkan judi ni? Kau tanya ke atau kau jawapan atau kau nak soalan. Nak berujar. Macam ni. Hafiz macam ni. Hafiz terangkan terus, jadi kita jawab semua sekali. Tak ada masalah. Okay, kalau Hafiz tanya satu-satu, kita mencelah. Nanti Hafiz marah pula ataupun orang lain tak suka pula. Betul. Bagi habis. Hafiz perlukan bahasa berapa lama? Setengah jam? Sejam? Silakan. Jangan. Okay. Yang sepaham saya lah, okey. Di bawah pusat, di bawah Kementerian Kewangan. Kalau dulu ceritanya PAS di bawah Perikatan Nasional tambah. Kementerian Kewangan masa tu Tengku Zafrul. Di Parlimen pun dah menjawab benda ni. Semasa Tengku Zafrul tak membincangkan langsung dengan ahli-ahli PAS untuk menaikkan judi ni. Benda ni dah dijawab. Okey. So sebab tu judi dinaikkan. Dan Tengku Zafrul di bawah siapa? Bukan di bawah PAS, bukan di bawah Bersatu atau Perikatan Nasional. Kuasa meluluskan kasar. Nanti kita tapau. Bagi dia habis. Hidangan belum masak lagi. Jangan jamah sakit perut. Okey, silakan. Habis. So sebab tu bezanya di bawah negeri, bila di bawah negeri, di bawah pentadbiran negeri PAS yang memerintah, sebab tu dia tak menghapuskan, tapi dia menghapuskan kelulusan lesen judi. Secara automatik judi terhapus. Itu saja. Silakan. Siapa dulu? Habis belum? Itu yang aku. Bagi aku dulu. Aku nak kepala dia. Kenapa kita isukan di bawah semasa Perikatan Nasional? Tak habis lagi. Jangan berabot. Silakan Abang. Okey, diam. Dah habis belum, Hafiz? Abang jawab. Okey, pertama sekali kau mengatakan Zafrul waktu itu Menteri Keuangan dan kau salahkan Zafrul. Pertama sekali, apa sahaja keputusan dasar kerajaan, Menteri tidak boleh buat keputusan bersendirian. Dia kena bawa ke Kabinet. Apa saja dasar yang besar, ini judi ni besar pasal ada income bagi kerajaan, cukai bagi kerajaan. Dia akan bawa ke Kabinet. Dan di dalam Kabinet, ada tak Menteri PAS dalam tu? Ada. Kan? Menteri Agama pernah ada, Menteri Undang-Undang pernah ada, dan ada Menteri PAS dalam tu. Bohong kalau PAS kata dia tidak tahu ataupun tidak dibagi tahu. Bohong, memang bohong. Semua orang tahu bahawa setiap menteri, apa saja keputusan menteri yang melibatkan dasar hendaklah dibincang dalam Kabinet terlebih dahulu. Sebab itu apa saja kesalahan hendaklah menjadi kesalahan tanggungjawab bersama dalam Kabinet. Itu pertama. Bermakna Zafrul telah membawa benda ni dalam Kabinet dan Kabinet tahu benda ni dan Perdana Menteri pun tahu. Sebab itu dia izinkan. Apa saja dasar menteri mesti dapat kebenaran daripada Perdana Menteri. Itu satu. Okey.
Yang kedua, waktu itu PAS mempunyai majoriti ahli parlimen paling ramai. Kau masih ingat tak Tuan Ben Tuan Man kata, kita nak jadi kingmaker. Apa tujuan kingmaker? Sekiranya kita menyertai mana-mana gabungan. Kalau kita tidak bersetuju, kita akan tarik sokongan dan kerajaan itu jatuh. Ini Tuan Ben Tuan Man sebut. PAS ini ada maruah, dia kata. Kita sertai mana-mana gabungan pun, kalau tak ikut cakap kita akan tarik sokongan dan kerajaan itu jatuh. Waktu Muhyiddin, waktu Ismail Sabri, kerajaan waktu itu hanya majoriti 3 dan 4 orang saja pun. PAS mempunyai ahli parlimen 18 orang. Tak payah 18. Cukup Presiden PAS tarik, Tuan Merin Tuan Man tarik, Taqiyuddin tarik dan 4 lagi naik Presiden. 3 lagi naik Presiden PAS tarik sokongan, maka kerajaan itu akan jatuh. Tetapi kenapa PAS tidak gunakan kuasa dia waktu itu sebagai kingmaker untuk menentang tentang judi ini? Patutnya PAS bagi tahu, saya tak setuju naikkan judi. Kalau kamu naikkan juga, PAS akan tarik sokongan, maka jatuhlah kerajaan. Kenapa PAS tak gunakan? Sebab dia tahu, kalau dia tarik sokongan, maka orang PAS tak boleh jadi menteri. Itu aja. Itu aja. Okey, kita bagi belawar lain. Aku dah makan kepala dia. Apa Yani ke? Tak tahu. Host nak makan sebab aku tengah gastrik. Silakan dulu. Sebab lauk ni tak sedap. Lauk ni tak sedap. Korang silakan. Abang Adam ke saya dulu? Boleh Ya, okay, saya dulu lah. Orang teman jadi. Engkau dulu Salman, tapi tinggal sikit untuk Adam. Tinggal. Saya nak simple-simple. Okey bang, saya jawab boleh Tapi di parlimen. Okey jawab. Apa bagi dia jawab? Okey, di parlimen benda ni dah di parlimen dah dibincangkan, dah diberitahu yang mana Tengku Zafrul tidak membincangkan langsung kenaikan judi ni. Berbohong. Ini dalam parlimen dah diberitahu. Kenapa tak tarik sokongan? Itu persoalan dia. Kenapa tidak tarik sokongan dan sanggup bersekongkol dengan orang menaikkan judi? Itu persoalan dia. Kenapa tak tarik sokongan waktu itu, dah tahu maksiat ditambah? Kenapa tak tarik? Hafiz menerangkan bahawa dalam parlimen dah beritahu, okey? Kita pergi ke poin kedua Abang Wan tadi. Mengenai dengan apa yang Tuan Ibrahim Tuan Man bagi tahu bahawa minority control majority. Apa yang dibagi tahu kan? Kita bersama dalam kerajaan. Dalam kerajaan ni dia ada collective responsibilities. Dia tak boleh jadi selective responsibility, tak boleh. Dia tanggungjawab bersama. Apabila kerajaan itu disebut sebagai kerajaan Perikatan Nasional contohnya. Ia Perikatan Nasional. Kenapa tiba-tiba jadi kerajaan Perikatan Nasional ketika buat decision? Oh tak boleh, ini bukannya kami. Ini satu parti saja, tak boleh. Tak boleh jadi macam itu. Dia jadi collective responsibilities. Tanggungjawab bersama itu. Dan macam disebutkan dari Abang Wan. Apabila kita tak setuju, benda tu bukannya benda main-main tau. Ini melibatkan hukum, agama. Benda yang haram. Benda yang kita memang tak boleh sokong. Dia tak ada tolak ansur lah. Memang tak boleh sokong. Jadi tanggungjawab kita sebagai dasar parti yang dasarnya kononnya memperjuangkan agama Islam yang memang melawan judi ni, tetapi kita tak buat something. Yalah, mungkin kita bercakap-cakap kosong yang tak memberi efek kepada benda tu. Sepatutnya kita tarik diri terus daripada kerajaan. Runtuhlah tu. Okey, kalau you bercakap tentang saya tak habis lagi. Tak bagi, okey. Tomat okey. Dan tarik terus sokongan kepada kerajaan itu, terus runtuh kerajaan itu. Segala judi ke apa ke, habis, selesai. Ya, tubuh kerajaan baru, turunkan balik judi itu. Dah kan kononnya kita control majority. Kan? Itu yang paling penting sekali. Poin yang paling penting itu je. Tak payah itu perlu bahaskan hukum agama dalam-dalam apa tak. Kita simple yang tu saja. Tarik sokongan. Kalau bukan retorik semata-mata, tarik sokongan terus, selesailah masalah itu di dalam kerajaan. Dia kata waktu dia jadi pembangkang PAS hanya berteori saja. Tadi bila nak buat betul-betul rupanya tak boleh nak buat. Berteori saja katanya, bila praktikal lain pula jadinya. Itu je. Okey, studio Billy cakap tarik. Boleh aku masuk So apa yang habis sekarang ni, apa yang dibuatnya setakat menurunkan? Sepatutnya kalau ada satu prinsip yang mengatakan judi ni haram, apa yang studio host, sepatutnya hapuskanlah. Sedangkan PAS boleh buat.
Mudah Sebab aja Puan bagi kami dalam kajian perpaduan, kami tidak menjanjikan untuk hapus judi. Kami rasa Islam itu bukan hanya menutup judi. Islam itu adalah bina ekonomi, pendidikan, kesihatan, keselamatan, hapus kemiskinan. Banyak lagi benda yang Islam suruh. Oh, Bukan hanya tutup judi. Sebab itu kami kurangkan judi. Sebab ni PAS kena tarik diri kalau tak boleh buat. Ya, sebab itu matlamat kamu. Sekejap. Abang Wan, saya menarik Bila Abang matlamat PAS, apabila Sekejap, negeri-negeri yang PAS takbir, semua dihapuskan. Termasuk sekarang ni bagi host pula. Hafiz, bagi host dulu. Bagi host pula. Kalau kita respect. Luffy, Abang Luffy ni. Hari tu dia ada teori yang menarik tentang judi. Silakan Abang Luffy. Saya nak dengar. Silakan. Waalaikumsalam. Nak tanya satu lah Kak Hafiz. Semata-mata untuk Islam, hapuskan judi. Yang tu saja kah? Kalau nak kira haram, benda lain banyak lagi yang haram. Kenapa tak hapuskan semua? Sekecil-kecil yang kita boleh lakukan, kita buat kan. Contoh Okey, dia nak tanya. bebas. Antara Kenapa judi dia boleh dengan hapuskan arak, judi? Betul Hafiz. antara dengan judi dengan arak, yang mana paling teruk akibat untuk kita? Arak ke judi? Bang, Dah arak ke judi? Jawablah aku tanya. Jangan spin arak ke judi. Sekarang kita cerita Jawab dulu. lu. Jawablah, arak ke judi yang lagi teruk untuk kita? Dadah Duduk pun teruk juga. Dadah pun teruk. Awak Ada orang mati kena judi. Sebab tu saya Sama-sama teruk belakang tu. Semua teruk. Sebab tu saya cakap, di bawah Kenapa pimpinan hapuskan PAS, judi negeri yang sahaja, dipimpin tak PAS, hapuskan arak? kenapa PAS boleh hapuskan judi? Hafiz, you dah cakap panjang tadi. Ni floor Luffy. Janganlah menyampuk. Nanti you tak puas hati dengan apa dia cakap. You cakap balik. Okey, judi bukan untuk orang Islam. Saya belum cakap lagi ni Hafiz. Judi Sabar. bukan Lepas